Kita sambung muka surat 94. Antara takdir dan usaha. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma waffaqna bid-din wa 'allimna ta'wil waj'alna min 'ibadika shalihin. Allahumma ta'alina bi futuhil 'arifin warzuqna fahman nabiyyin wazidna 'ilman nafi'a wa lisanan dhakira wa qalban khashi'a wa 'amalan mutaqabbala wa rizqan halalan tayyiban wasi'a walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Muka surat 94 pada tajuk yang ke-6 antara takdir dan usaha. Telah kita ketahui tentang berkaitan dengan takdir, dia sudah akidah Ahlussunnah wal Jamaah, sesuatu yang tidak boleh kita ingkari. Barang siapa mengingkari takdir maka kafir lagi. Mengapa agaknya? Kerana kita melihat adakah Rasulullah SAW menolak takdir? Tidak. Bahkan Nabi kata kamu kena beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sama ada takdir itu baik untuk kamu ataupun tidak. Tidak yang dimaksudkan di sini adalah seperti mana contoh kita mahu usia yang panjang di antara keluarga kita, tapi Allah Subhanahu Wa Taala mengambil nyawanya dulu. Maksud buruk di sini ada beberapa maksud. Bukan maksud buruk di sini adalah sesuatu yang dikaitkan seperti mana fitnah yang sampai kepada kita. Bahkan menurut Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, fitnah yang sampai kepada kita berupa ujian. Mungkin ujian itu baik buat kita ataupun ujian itu juga buruk buat kita. Tetapi satu lagi takdir yang dikaitkan takdir buruk adalah bukannya keburukan sehingga Allah Subhanahu Wa Taala menghina kita, menghilangkan kemuliaan kita. Tapi maksud takdir buruk di sini adalah sesuatu yang kita rasai, yang kita tidak suka, tetapi Allah Subhanahu Wa Taala tetap menguji kita. Jadi oleh kerana dia datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, maka wajiblah kita menerimanya. Dia tidak lain agar kita mengetahui bahawa kehidupan manusia pasti ada yang baik, ada yang buruk. Dan Allah Subhanahu Wa Taala menguji kita. Ada kalanya yang datang kepada kita adalah sebuah keburukan. Seperti mana contoh, mungkin kita di sini tak berapa nak rasa keburukan tu, tetapi ada juga saudara mara kita yang berada di Syria, yang berada di negara Arab sana, di Palestin. Allah Subhanahu Wa Taala menguji tindakan buruk orang kafir kepada kita sebagai orang yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu bagi orang yang beriman itu redha dengan tindakan itu. Tindakan yang dimaksudkan adalah takdir Allah Subhanahu Wa Taala, tetapi kita tidak redha dengan kezaliman yang mereka lakukan atas kita. Itu maksudnya. Dan beriman kepada takdir yang buruk juga termasuk ujian dosa, sehingga kita tidak akan luput, kita tidak akan dapat lari pada melakukan sesuatu dosa seperti mana Adam alaihissalam. Dan Nabi Adam alaihissalam diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga Nabi Adam alaihissalam juga fa'asa, lalu dia juga melanggar dengan apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Akan tapi kemudiannya Allah Subhanahu Wa Taala memberi petunjuk kepada Nabi Adam alaihissalam untuk dia bertaubat kepada Allah, lalu dia bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi apa yang berlaku terhadap Adam dan juga Hawa, ada dosa yang mereka lakukan, itu sebuah kebaikan ataupun keburukan. Keburukan yang diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi termasuk juga keburukan di sini adalah seperti mana banjir, beberapa musibah yang berlaku sehingga ada orangnya rumahnya dihanyutkan air. Itu salah satu daripada takdir yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita kena beriman perkara itu berlaku. Itulah maksudnya beriman pada takdir yang buruk tadi. Beriman pada takdir yang baik adalah Allah Subhanahu Wa Taala
memilih kita sebagai orang Islam, diberi hidayah mengenal Allah dan juga Rasulullah, bahkan kita diberi kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membaca kitab Allah, memahami sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lebih-lebih lagi faham agama. Ini semua bukan datang kepada kita, tapi datang kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ini semua tidak lain melainkan sebuah kebaikan yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu adalah usul tentang beriman pada takdir, sama ada baik ataupun buruk. Dan yang kedua dikaitkan usaha. Usaha di sini adalah sesuatu yang dilakukan, yang diamalkan seseorang, sama ada dia faham ataupun tidak, dia tahu ataupun tidak, tetapi dia berusaha melakukannya. Itu masuk usaha. Tidak semestinya seseorang yang tahu saja berusaha, tapi orang yang tidak tahu juga, kalau diperintah untuk usaha, dia juga akan berusaha. Seperti mana contoh kita, kawan kita mengetahui sesuatu, kita tidak mengetahuinya, lalu kita bertanya bagaimana dia boleh tahu, dia usaha untuk memahami, mengetahui. Dan sebelumnya dia juga tidak tahu. Macam kita sekarang yang tidak tahu, lalu yang tidak tahu tadi berusaha lah belajar untuk dia pun dapat tahu. Jadi itu maksud ta'rif ulama, usaha ini berlaku sama ada tahu ataupun tidak, sama ada mahu ataupun tidak, terpaksa ataupun memang atas sukarela, selagi mana dia bergerak, maka itu disebut sebagai satu usaha. Itu satu usaha. Yang baiknya adalah usaha dikaitkan dengan ilmu. Usaha dengan ilmu. Ada seseorang yang berusaha tanpa dengan ilmu, tapi Allah Subhanahu wa taala menguji. Ada seseorang berusaha tanpa dengan ilmu, tapi Allah Subhanahu wa taala beri kejayaan atas usahanya walaupun tak ada ilmu. Itu adalah salah satu daripada kehendak Allah untuk berlaku. Selain daripada itu, ada seseorang yang berusaha dengan ilmu, tapi Allah Subhanahu wa taala mengujinya, sehingga walaupun dia berusaha dengan ilmu, maka dia tidak dapat apa yang diusahakan. Allah menguji kita begitu. Disebabkan apa? Agar akal kita tidak bertindak sebagai yang pertama dan utama di sudut kehendak, tapi yang pertama dia berlaku atas kehendak Allah Subhanahu wa taala dulu. Dia kaedah dia begitu. Dia tidak akan, seseorang tidak boleh menangkan kehendaknya melainkan kembali pada atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Mana kehendak Allah Subhanahu wa taala berlaku, dia akan berlaku. Tapi kalau sekiranya kehendak Allah Subhanahu wa taala tidak berlaku, tetap akan tidak berlaku. Seperti mana contoh dalam Quran, Allah Subhanahu wa taala cerita Nabi Ibrahim, dia dah berkahwin dengan isterinya Sarah, daripada Sarah usia muda lagi, tapi tak dapat anak. Padahal dia menginginkannya. Padahal kehendak Nabi Ibrahim mahukan anak. Kehendak Allah Subhanahu wa taala mengujinya sehingga sampai usia tua baru dapat anak. Itulah salah satu contoh. Adakah dia berusaha dengan doa? Tentu Nabi Ibrahim AS berdoa, seperti mana juga Nabi Zakaria AS juga dia dapat anak ketika mana dia pun dah tua. Dia berdoa ataupun tidak? Memang dalam Quran dalam surah Maryam, Nabi Zakaria AS doa menajak kepada Allah, ya Allah, sesungguhnya aku dah risau, aku dah khawatir kalau aku mati tak ada warisan, pewaris keluarga. Kan pewaris keluarga ni jatuh pada laki-laki dulu, tidak ada. Lalu dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah pun bagi anak ketika mana dia dah lanjut usia. Jadi itulah maksudnya, ada kalanya usaha itu diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada juga usaha yang Allah Subhanahu wa taala beri kerana atas kehendak Allah. Allah beri walaupun mungkin dia tidak usaha. Ada tak orang dia tak usaha, tengok-tengok dia dapat macam-macam. Ada tak orang yang banyak usaha tapi dia tak dapat apa? Ada juga. Seperti mana orang yang berniaga, ada seseorang itu pagi, petang, siang, malam berniaga, tapi dia tak dapat keuntungan atas apa yang dia niagakan. Ada orang dia bekerja satu hari satu malam tu, dia bekerja sehari semalam hanya sejam,
24 jam dia kerja sejam je. Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala bagi macam-macam. Jadi maksudnya di sini adalah takdir ini mengajar kita berkaitan kehendak Allah, bukan kehendak kita. Kalau kehendak kita itu bertepatan dengan apa yang dikehendaki oleh Allah, maka dia jadilah. Iza arada syai'an an yakuna lahu kun fayakun. Setiap kali menyebut tentang takdir, pasti akan timbul pertanyaan tentang apa gunanya usaha jika takdir telah menentukannya begitu. Saya bagi contoh yang mudah. Kalau kita tahu dalam pukul 4 nanti, tiba-tiba ataupun semua di antara kita pukul 4 mesti perut akan kenyang walaupun tak makan. Agaknya sekarang ni kita nak makan-makan tak? Kita kata tak perlu dah, pukul 4 nanti dah kenyang dah, jadi kita makan membazir buat keluar duit je. Tapi adakah kita tahu pukul 4 nanti kita akan kenyang? Tidak tahu. Jadi begitu juga daripada apa yang dituliskan di sini. Maknanya kalau kita dah tahu takdir kita yang telah ditentukan Allah kepada kita, apa-apa kita nak usaha ke atasnya. Seperti mana contoh usia. Kalau Allah Subhanahu wa ta'ala bagi kita dua pilihan, nak mati usia 80 ke nak mati usia 100, pilih. Mungkin di antara kita kata, bukan saja 80, sekarang ni aku nak mati. Ada seseorang pilih umur 80, ada seseorang kata pilih dan 100. Jadi pilihan itu diberi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala hanya sahaja apabila kita dah memilih yang pertama 80, kita akan buat sesuatu usaha dah untuk sampai kematian umur 80. Kita akan berusaha seperti mana juga orang yang nak mati usia 100. Tetapi apabila dia melihat jauh lagi, mak, bila mak nak wasiat harta mak banyak, nanti mak mati berebut-rebut, nanti baik mak wasiat siap-siap. Tak apa, aku dah tahu aku mati umur 100, aku sekarang umur 75, kamu sabar. Jadi dia akan menangguhkan wasiat dia. Cuma kalau dia dah tahu bahawasanya dia akan mati besok, agak tunggu besok tak dia wasiat, sekarang ni dia akan wasiat. Jadi itulah maksudnya apa yang ditulis. Kalau kita telah tahu takdir begitu, mengapa nak usaha lagi? Pada zaman Rasulullah pun pernah juga Nabi kata segala-galanya telah ditakdir oleh Allah. Lalu banyak seorang sahabat, ya Rasul, kalau dah ditakdir begitu, buat apa kena usaha? Usaha sama ada usaha ke dunia ataupun usaha ke akhirat. Saya bagi contoh usaha ke akhirat. Kalau Nabi kata kamu semua masuk syurga tanpa hisab, agak-agak sahabat Rasulullah SAW akan tinggalkan solat tak? Sebab solat satu usaha, zikrullah, istighfar, agaknya mereka meninggalkannya. Kenapa? Agaknya mereka meninggalkannya atau tidak? Sebenarnya tidak. Kerana itu semua melayakkan masuk syurga tanpa hisab. Maknanya begini, bila Allah Subhanahu wa ta'ala dah tentukan dia sebagai ahli syurga, masuk syurga tanpa hisab, takdir dia berlaku atas dunia, dia akan bergerak dengan beriman, beramal soleh, mati sebagai seorang Islam, dia bergerak kehidupan gitu. Tetapi kalau ditentukan sebagai ahli neraka, dia stop. Jadi maksudnya apa di sini? Bab solat, sama ada malaikat kata engkau ahli neraka, tetap dia akan solat. Malaikat kata engkau ahli syurga, tetap dia akan solat sebab dia hamba. Lalu kalau dah tahu dia sebagai ahli syurga, maka dia nak solat lagi? Tak, solat itu perintah Allah. Yang tahu pula, aku apa nak solat, kalau aku solat tetap masuk neraka, tetap juga dia solat. Mengapa agaknya? Kerana masuk syurga ataupun masuk neraka bukan atas kehendak kita, itu kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi yang kita lihat adalah rahmat dia. Walaupun kita disebut sebagai ahli neraka, kita tetap akan bersujud kepada Allah. Mengapa agaknya? Kerana Allah Subhanahu wa ta'ala menguji kita, sehingga kita terus menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala dan tidak syirikkan Allah. Sehingga dalam hadis Rasulullah, maka Allah mengubahnya daripada ahli syurga, daripada ahli neraka menjadi ahli syurga.
Manakala seseorang dah tahu sebagai ahli syurga, lalu dia mengubah, dia stop amal-amal soleh. Lalu sahabat dia bertanya, kenapa kau tidak solat puasa Ramadan lagi? Aku akan dijamin, aku telah dijamin syurga. Tak, nanti Allah Subhanahu Wa Taala tukar pada ahli syurga jadi ahli neraka. Disebabkan ayat Quran, Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan, bila Allah Subhanahu Wa Taala telah tentukan dia sebagai orang Islam yang mati Islam, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan tahan hatinya, dia tidak akan jadi kafir. Bila seseorang itu akan mati sebagai seorang kafir, maka dia ditahan untuk menjadi orang Islam. Itu ada takdir Allah Subhanahu Wa Taala. Seperti mana contoh Firaun, dia mati Islam ke dia mati kafir? Dia mati kafir. Hanya soalannya, dia ada tak usaha nak jadi orang Islam? Tidak. Dakwah Islam sampai tak kepada dia? Sampai melalui Nabi Musa AS, tapi dia tidak mahu. Bila tidak mahu di sisi Allah, Allah memang tahu. Itu yang menunjukkan hatinya disekat untuk jadi orang Islam yang beriman, disebabkan dia telah memilih. Jadi oleh kerana itu ada takdir, ada usaha. Kalau kita telah mengetahui, maka mengapa kita perlu usaha? Seperti mana contohlah, nak kita setiap bulan bagi 5,000, agak-agak kita nak keluar pergi kerja jual kuih lagi kan? Contoh lah, tak ada. Kenapa agaknya? Sebab kita tahu dijamin akan setiap bulan dapat 5,000. Cukuplah tu. Makcik bukan nak make-up sangat. Itu contoh. Tapi kita kena tahu, itu usaha dunia tak apa, tapi usaha akhirat dia tak boleh berhenti. Jadi soalan sahabat tadi bukan usaha dunia, usaha akhirat. Sebagai ulama menyatakan usaha dunia yang ada kaitan bawa ke akhirat. Seperti mana contoh rezeki. Kalau hari itu memang Allah Subhanahu Wa Taala telah tentukan rezekinya banyak ni, sama ada usaha atau tidak telah tahu. Jadi orang akan memilih, mahu buat tak mahu buat. Orang memilih, biar aku tidur saja. Sama ada aku tidur tak tidur, banyak tu dah rezeki aku akan dapat. Sama ada aku kerja ke tak kerja, rezeki aku banyak tu juga. Tu yang maksudnya sahabat bertanya, ya Rasulullah, kalau dah tahu takdir tentang rezeki kita banyak ni, apa kita nak kerja? Itu maksudnya. Lalu Rasulullah kata, sesungguhnya seseorang itu usaha dengan takdir akan jalan serentak. Barang siapa yang usaha yang memang kena dengan takdir Allah, maka dimudahkan. Maknanya Rasulullah kata, kamu kena usaha juga, kamu kena beramal dan istiqamah dalam amal, disebabkan takdir kamu telah ditentukan pada amal kamu. Kalau memang betul kamu berhenti dan untuk beramal, maknanya Allah Maha mengetahui dan dalam takdir itu juga memang kamu berhenti beramal, maka menyebabkan kamu menyesal. Jadi oleh kerana itulah takdir di sini ada dikaitkan. Mungkin sahabat tu dia tidak memahami, kurang ilmu. Tapi ada sahabat Rasulullah SAW yang memahami takdir dengan ilmu. Takdir dengan ilmu. Seperti mana contoh nanti kita sampai cerita tentang Sayyidina Umar. Satu lembah ada kambing yang banyak. Bukan satu lembah rumput banyak, satu lembah kering kontang. Kita ada kambing, agak-agaknya kita nak bawa ke mana? Yang banyak rumput. Dua-dua itu adalah takdir pada Allah. Cuma kita dengan ilmu boleh memilih nak pergi yang banyak rumput ke ni. Kalau tak banyak rumput, kalau tak ada rumput, mana kambing tu nak makan? Kita pilihlah yang banyak rumput. Ini menunjukkan dua-dua takdir. Hanya Allah bagi kita nak pilih pergi ke mana. Seperti mana contoh, depan tu jalan mati, kanan situ bawa jalan betul. Agak kita nak pergi ke jalan mati ke jalan betul. Jadi atas takdir dah berlaku. Jalan mati pun boleh kita pergi, jalan yang betul pun kita boleh pergi. Seperti mana orang, dia nak solat ke tak solat, dia boleh pilih. Tak mau solat, dia tak mau solat. Orang yang solat, dia akan bangun dan dirikan solat. Dia boleh pilih. Seperti mana makan, nak makan, ada juga orang tak mau makan, dia boleh pilih. Jadi sebenarnya ini salah satu contoh takdir yang diberi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan kita kaitkan kita tak takut dalam takdir.
Tapi nanti kita sampai cerita Sayyidina Umar. Sebenarnya kita diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasul supaya percaya pada takdir, bahkan termasuk dalam salah satu daripada rukun iman. Kita tak boleh keluar pada rukun iman. Keluar rukun iman, satu rukun kita keluar, batal semua rukun. Faham ini? Rukun iman berapa perkara? 6 perkara itu yang duduk atas sebenarnya. Iman ni cabang ni kata Nabi sampai 70. Sab'una syu'batan. Itu cabang furu'iyah, tapi usulnya yang 6 tadi. Usulnya adalah yang 6. Syu'bah maknanya syu'abul iman, cabang-cabang iman, mana furu'-furu', ranting-ranting. Contoh, salah satu daripada cabang iman adalah menuntut ilmu. Cuma menuntut ilmu, dia pergi pada usul yang 6, pergi kat mana? Beriman kepada Allah, beriman pada malaikat, kitab, rasul-rasul, beriman kepada qada dan qadar. Cuma kalau kita menuntut ilmu, dia pergi bahagian usul yang mana? Daripada 6 tu, rukun Islam yang, rukun iman yang 6 pergi kat mana? Menuntut ilmu. Pertama, beriman kepada Allah. Lalu bila beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka syu'abulnya, rantingnya adalah menuntut ilmu yang ada kaitan dengan Allah. Itu yang kita belajar sifat 20, ta'aqidah sifat wahid, sifat ahad. Itu yang kita belajar qul huwallahu ahad, bukan sekadar baca Quran, kita kena tahu Allah al-ahad. Allah ahad. Jadi di sini dah kembali usul itu, kembali beriman kepada Allah. Seperti mana manusia dia banyak menyalahkan. Sebab manusia, maka dia pun keluar daripada Islam. Ada orang Islam keluar Islam kerana kita. Kenapa kamu keluar Islam? Saya tengok orang Islam dah tak betul, bila saya cari agama lain, maka dia pun cari agama lain. Dia tengok kita tak betul, lalu dia pun keluar Islam. Soalannya, kalau kami tak betul, buat apa ikut kami? Kami tak suruh, kamu kena ikut Rasul. Faham? Kamu mandang kami tak betul, kami pun tak suruh ikut kami yang tak betul. Sebab kamu kata kamu betul, ikut Rasul, dia pasti betul. Masalah sekarang ni, kamu pun tak ikut Rasul. Macam sebagai orang lah, ustaz ni dah tak betul, ustaz ni dah tak betul, lepas tu saya keluar Islam. Kalau ustaz tu dah tak betul, memang tak betul lah. Cuma Rasul betul atau tidak? Lalu kenapa kamu keluar Islam kerana ustaz yang tak betul? Ustaz yang betul ada? Ya bukan. Rasul yang betul kan ada? Jadi begitulah alasan manusia. Sebenarnya itu adalah alasan. Dia keluar daripada Islam, itu takdir atau bukan? Takdir juga yang dia pilih. Boleh tak kalau dia tak keluar Islam, terus Islam istiqamah? Boleh. Tapi dia tak mau. Aba wastakbara wa kana minal kafirin. Kalau orang tu buat dosa sekalipun, jangan sifatnya macam iblis. Kalau dia buat dosa, biar sifatnya sebagai orang Islam beriman lagi. Taubat, istighfar. Tetapi kalau sekiranya dia jadi seperti mana iblis, iblis tu hamba Allah tak? Dia mukallaf atau tidak? Sebab jin juga mukallaf. Dia kenal Allah Subhanahu wa taala. Iblis tu pernah juga. Iblis tu pernah sujud pada Allah. Lama dia sujud. Di langit dan di bumi dia dah sujud. Jawatan iblis dulu Azazil lah. Tinggi ke rendah? Tinggi. Dia mengenal Allah Subhanahu wa taala. Lepas tu dia ingkar. Aba, dia enggan. Wastakbara, dia sombong. Terakhir, wa kana minal kafirin, dia jadi kafir. Soalannya, iblis tu beriman tak dulu? Beriman. Lalu bagaimana dia boleh jadi kafir? Sebab yang pertama, abah wastakbara, dia sombong. Apa dia buat? Kita sendiri banyak dosa, tapi kita tak sombong. Apa kita buat? Kita mengaku kita salah buat. Kita mengaku kita berdosa. Itu yang masih ada lagi hidayah, sehingga kita terus jadi orang Islam. Tak jadi macam iblis.
Iblis tu bila Allah sebut wa kana minal kafirin, sampai bila-bila dia tidak akan jadi kembali Islam. Itu wa kana minal kafirin. Itu takdir bukan? Takdir. Allah telah tetapkan dia boleh beriman, dia boleh juga kafir, cuma dia memilih untuk jadi kafir. Takdir itu berlaku. Ada tak Allah Subhanahu Wa Taala takdirkan seseorang mustahil dia akan jadi kafir? Ada. Itu yang dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan azali, seperti mana para nabi rasul mustahil dia akan jadi kafir, ataupun mustahil dulu nabi rasul kafir kemudian jadi nabi, jadi rasul. Tidak ada. Seseorang yang beriman tapi dulu dia kafir, ada tak? Dulu kafir lepas tu beriman. Tapi para nabi rasul tidak ada dulu dia kafir kemudian beriman. Dia tetap juga beriman sebelum jadi nabi dan juga rasul. Mengapa? Kerana Allah takdirkan iman. Tidak ada kekafiran. Yang kita diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala, boleh saja jadi kafir, tapi kita tidak mahu jadi kafir kerana Allah Subhanahu Wa Taala tidak mahu kita jadi kafir kerana azabnya kekal selama-lamanya. Jadi itulah maksudnya bahawa manusia itu boleh jadi beriman kerana usahanya, manusia itu jadi kafir kerana usahanya juga. Dia sudah akhir dari sunnah wal jamaah. Maknanya iblis jadi kafir kerana usahanya. Abu Sufyan menjadi orang beriman juga kerana usahanya. Sebab Abu Sufyan dulu pun jadi orang kafir. Dia pun kafir musyrik dulu. Abu Bakar, Umar pun sama. Penyembah-penyembah berhala kebanyakan para sahabat, tapi memilih iman Islam. Kita harus percaya dan menerima semua ini kerana usaha dan beramal itu adalah perintah Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasul kepada kita. Ini adalah soal ibadah, bukan soal i'tikad ataupun i'tiqadi. Seperti mana saya dah bagi contoh tadi, datang malaikat, hai kamu, solat kamu Allah tak terima. Agak-agak lepas tu kita solat lagi ke tidak? Lagi kita nak solat. Sebab apa? Dah tahu tak diterima, kita akan solat sampai Allah terima. Itu orang beriman. Bagi orang tak ada iman, ini menunjukkan dia solat tanpa keikhlasan. Malaikat kata solat kau tak, Allah tak terima. Kalau macam tu aku dah tak solat, setiap kali solat Allah tak terima. Ini menunjukkan masalah dia memang dah ada. Dia dah ada masalah dalam solat dia. Itu pasal Allah Subhanahu Wa Taala tak terima. Bila dikatakan demikian, maka dia akan stop daripada solat. Dia tak mau solat. Buat apa nak solat? Allah Subhanahu Wa Taala tak terima. Makna menunjukkan sebelum malaikat bagi tahu solat yang Allah tak terima, dia memang dah ada masalah dalam solatnya. Bagi orang yang beriman, walaupun malaikat berkata demikian, dia akan terus solat lagi, solat lagi, agar Allah terima solat dia. Itulah maksudnya satu kaedah yang Allah Subhanahu Wa Taala ajar kita agar kita kenal Allah melalui ta'dil. Bukannya kita mengenal Allah Subhanahu Wa Taala melalui asma'ul husna saja. Kita kena kenal Allah Subhanahu Wa Taala seperti mana firman Allah, wallahu ala kulli syai'in qadir. Allah Maha berkuasa atas segala-galanya. Makna menunjukkan apa di sini bila Allah kata wallahu ala kulli syai', syai' ni seluruhnya. Jadi menunjukkan bahawa kita tidak boleh dan tidak layak tentukan apa-apa pun. Kita boleh pilih, tapi kita tak boleh menentukan. Adakah sama? Bukan sama ke kita yang menentukan pilihan kita? Tidak. Di sebelah akidah dia ada perbezaan. Maknanya menentukan di sini usul. Mustahil kita dapat tentukan sesuatu. Seperti mana contoh mak kita beranakkan kita, kita sendiri ke yang tentukan? Atau mak kita yang tentukan? Makcik ke tentukan keluar anak lelaki tu? Tidak. Allah Subhanahu Wa Taala. Ada orang nak anak lelaki-lelaki, keluar anak perempuan. Dia nak anak perempuan, keluar anak lelaki-lelaki. Sebab apa? Usul yang menentukan Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kita boleh pilih dengan doa, ya Allah kena anak lelaki-lelaki. Dulu pun Mak Maryam doa juga,
mak Maryam seorang wali. Bapa Maryam Imran seorang nabi. Nabi berdoa untuk anak laki-laki, mak dia pun doa untuk anak laki-laki, mak dia seorang wali. Dapat tak anak laki-laki? Tak. Dapat Maryam seorang perempuan. Ini doa seorang nabi, doa seorang wali. Tak dapat. Kita yang bukan nabi, bukan wali, doa, ya Allah kena anak laki-laki dan 5 orang semua perempuan. Keluar semua laki. Agaknya kita kata itu takdir Allah ataupun memang atas doa kita. Macam mana boleh keluar anak laki-laki? Aku doa, Allah mustajab kan? Adakah kita kata doa kita mustajab ataupun kalau aku tak doa pun, aku tak minta, aku rasa Allah memang nak bagi laki-laki? Adakah kita akan menghukum rasa tadi? Kita hanya tawakal, kita hanya surah, ya Allah kembalilah kau nak bagi rezeki anak laki-laki ke perempuan. Kita tak memilih pun. Ada orang yang pilih lalu doa kepada Allah. Adakah salah kita doa kepada Allah kalau kita nak anak laki-laki? Jawapannya tidak. Kalau salah, para Nabi Rasul tak minta, tak doa kalau salah. Sebab tak salah lah. Kita sebenarnya mudah dalam doa ni. Cuma kita jangan doa yang tak sepatutnya kita doa tu je. Kita boleh doa diberi kekuatan untuk solat istiqamah, tapi jangan doa, ya Allah kalau boleh solat ni biarlah tinggal 2 je, 3 tu maksud. Bolehkah doa gitu? Ya Allah kalau boleh orang lain biarlah kau terima solat dia, aku tak solat pun kau masukkan aku dalam syurga. Ya Allah kecualikan aku, semua masuk syurga kerana solat, aku tak solat tapi aku nak masuk syurga. Okey ke doa tu? Tak. Sebab usaha juga, nak kena ada usaha atau takdir tadi, kena usaha juga. Kita tidak mengetahui apa yang ditakdirkan untuk kita dan Allah Subhanahu Wa Taala pun tidak pernah memberitahukannya kepada kita. Ini usul. Bukan semua ada yang Allah bagi tahu kepada kita melalui Quran. Dan Nabi pun cerita juga. Antaranya adalah ayah. Apa maksud ayah? Ayah tu tanda-tandanya Allah bagi tahu kat kita. Seperti mana contoh, kita tahu tak hujan nak turun bila? Itu usul. Tapi bila Allah Subhanahu Wa Taala bagi tahu kepada kita tanda-tanda hujan akan turun, kita akan tahu juga. Dalam Quran disebut oleh Allah Subhanahu Wa Taala tentang tanda-tanda hujan akan turun sekian. Lalu kita akan tahu lah hujan akan turun sebab Allah ajar kita tanda-tanda. Selain daripada itu, kita tahu tak bila kita nak mati? Tapi dalam Quran Allah sebut, apabila di antara kamu telah datangnya tanda-tanda kematian, sebab Allah bagi tahu. Orang yang nak mati kadang-kadang dia tahu ada tanda-tanda. Ada tanda-tanda. Salah satunya dia akan rasa sesuatu yang dia tak pernah rasa, sehingga tergerak hatinya untuk wasiat. Lalu Allah Subhanahu Wa Taala fitrahkan dalam Quran, apabila di antara kamu ada tanda-tanda kematian, maka hendaklah dia berwasiat. Itu ya Quran surah Al-Baqarah. Makna menunjukkan kita nak mati bila tak tahu, cuma Allah bagi tahu dengan tanda-tanda kematian, lalu kita buat wasiat. Hanya di antara kita bukan mudah nak memahami tanda-tanda kematian sebab semua takut nak mati. Betul ke tidak? Takut. Tengok tanda ni, bacanya kita Imam Al-Ghazali, salah satu tandanya orang nak mati, perut dia setiap petang gegar-gegar. Aku ni dah seminggu gegar dah ni. Tanda-tanda kematian yang lain kata Imam Al-Ghazali, hatinya lebih terpaut ke akhirat. Dia tak pandang dunia. Dia dah rasa lain, hatinya berdebar-debar bila ingat akhirat. Bila ingat dunia tak ada rasa apa. Maknanya lebih kepada akhirat. Kita pula memang apa ni, asyik ingat akhirat, ingat mati ya. Itu mungkin tanda-tanda. Banyak tanda-tandanya sebab Imam Ghazali ada satu kitab, satu bab tentang tanda-tanda kematian. Kalau kita baca, kita pun takut. Sebab mungkin daripada 10, kita ada 2 dalam tu.
Lalu kalau boleh memang tak mau baca lah. Bahkan kalau ada 10 tanda-tanda kematian, satu pun ada kat kita pun dah jadi takut. Gitu. Kerana ini antaranya dipegang telefon. Jadi itu salah satu contoh. Kalau Allah Subhanahu Wa Taala bagi kita tanda-tanda kematian tadi, jatuh takut. Itu menunjukkan takdir di sini berlaku atas kita. Berlaku. Bahkan ada orang yang nak mati, kita tanya macam mana nak dia meninggal. Dia kata sebelum dia meninggal dalam seminggu, perangai dia dah lain. Dia tak mau makan, dia tak mau minum. Sikit-sikit dia kata nak mati. Sebelah rumah kubur, dia kata aku lebih kurang seminggu 2 ni akan pergi kubur. Ada tanda buat dia. Tanda ni yang lain adalah datang malaikat bagi kabar gembira kalau dia orang beriman. Cik Pak nak bagi tahu, Cik Pak dalam masa 5 hari saya datang ambil nyawa. Sekarang ni saya datang, saya malaikat maut, saya datang ni nak bagi tahu. Jadi bersedialah dalam masa 5 hari. Benda ni sesuatu yang tak pernah dia rasai, sehingga dia nak cerita ke orang pun tak mampu. Mak kenapa mak diam je? Dia nak cerita malaikat maut datang kat dia. Tapi kalau dia cerita, nanti anak kata bukanlah mak itu bukan malaikat maut, itu mungkin jin mana datang, mambang ke, saka ke. Padahal mungkin malaikat betul dia datang kat dia. Jadi itu salah satu tanda. Maknanya saya nak beritahu di sini, memang tak ada pada usulnya, tak ada siapa tahu. Cuma dia akan tahu kalau Allah bagi tahu. Antaranya Rasulullah sebelum Nabi wafat, dia dah tahu dia akan wafat. Salah satunya pada 10 Hijriah, Nabi kat Padang Arafah. Nabi dah tahu dia akan wafat. Nabi kata ini pertemuan kita terakhir di sini. Nabi dah tahu. Lepas tu Nabi SAW balik ke Madinah, Nabi pun tanya-tanya kepada sahabat, aku nak tanya kamu tentang seseorang. Dia diberi pilihan, sama ada nak pergi kepada Allah, ataupun dia boleh pilih nak hidup selama-lamanya di dunia. Lalu orang tu pilih nak kembali kepada Allah. Kalau kamu sendiri bagaimana? Lalu ini satu soalan, mungkin ada jawab, yalah mungkin ya Rasul nak kembali kepada Allah. Seorang lagi jawab, mungkin ya Rasul diberi peluang hidup, kita hidup je lah. Rupanya itu adalah Rasulullah. Nabi tak sebut diri dia, dia sebut seseorang tu diberi pilihan. Yang lain semua tak terasa pun, sebab satu soalan umum daripada Nabi. Abu Bakar dia menangis. Orang tanya, ya Abu Bakar, mengapa kau nak menangis? Nabi tanya soalan. Dia kata, aku beranggapan itu Rasulullah, dia yang nak menemui Allah, mana segeralah kematiannya. Kalau dunia, maka lambat kematian. Kalau dia menunjukkan dia memilih Allah, maka segera. Hadis yang lain, Rasulullah tanya sahabat, apa pendapat kamu kalau sesuatu itu sempurna? Ya Rasul, itu satu nikmat yang besar daripada Allah. Abu Bakar menangis. Ya Abu Bakar, mengapa kamu menangis? Ya, lalu sahabat-sahabat yang tanya tadi, dia jawab, aku merasai sesuatu yang telah sempurna, yang datang menyempurnakannya akan diambil Allah. Rasulullah, Nabi yang menyempurnakan amal dalam Islam, iman, akidah, syariah. Akan tetapi di sudut usul kita tidak mengetahui. Kalau kita tahu di sudut usul, kita tahu, kita pun takkan melangkah keluar. Kalau kita tahu, kita keluar kena langgar. Atau contoh, kalau kita keluar habis bahasa kuyuk, kita dah payung tak bawa. Tapi tahu ke atau tidak? Sama juga contoh, kalau aku keluar, aku kena rompak, keluar atau tidak? Tak keluar juga, sebab tak tahu yang kita keluar tu. Lebih-lebih lagi aku tak mau keluar, sebab aku keluar je kena mengurat. Keluar je mengurat begitu. Dia apa saya keluar? Agak dia tahu ke keluar je kena mengurat? Tak tahu, tu pasal dia keluar. Kena mengurat dulu. Tapi yang menguratnya tu orang gila lah, takkan orang sunat.
Apakah kita tergolong orang yang baik-baik atau golongan orang yang ingkar? Kerana kita tidak tahu, maka kita serahkan segalanya kepada Allah. Maknanya serahkan kepada takdir usul. Jangan dia serah bulat-bulat. Kalau kita serah bulat-bulat, akhirnya kita akan jadi orang yang salahkan takdir. Bila kita serah bulat-bulat, kita akan salahkan takdir balik. Sebab orang Melayu memang suka salahkan takdir. Dalam drama pun cerita yang sama. Seperti mana contoh, dulu pun mungkin saya pernah beri contoh. Orang tu bunuh seseorang, tembak dia. Kenapa kamu tembak dia? Dia bukan ada buat salah. Undang-undang pun kata salah besar ni. Nak buat macam mana Tuhan dah takdirkan untuk tembak dia, kau tembak lah. Budak pergi racing motor, accident. Kita tanya kenapa bawa motor sampai macam ni. Bawa biasa-biasa sudah lah, bahaya. Itu racing kat Penang, 2 orang budak mati. Budak muda. Dia dah laju langgar kereta. Dulu kat Johor 4 orang mati. Dia racing, syaratnya buka tali brek, 4 orang mati kat Johor. Jadi orang yang dah patah riuk, jadi kita pergi ziarah dia kat hospital, tanya abang kenapa lah duk racing. Dan dia jawab, nak buat lagu mana Tuhan dah takdirkan saya racing semalam. Itu maksud dia. Itu jangan serah takdir bulat-bulat begitu, serah dengan ilmu. Adakah Allah Subhanahu Wa Taala perintah pergi racing? Adakah Allah Subhanahu Wa Taala perintah bunuh orang? Allah melarangnya. Jadi jangan disalahkan takdir. Oleh kerana itu, dari segi aqidatul Islam, perbuatan baik nisbah kepada Allah, perbuatan buruk nisbah kepada kita. Nisbah kepada kita balik. Tapi takdir itu tetap berlakulah di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian kita berusaha menuju ke arah kebaikan agar kita ditakdirkan sesuai dengan fitrah kita. Maknanya menunjukkan fitrah kita semuanya atas muhsinin, muttaqin, mukminin, itu semua dalam Quranul Karim. Akan tetapi bukan semua kita terus jadi muhsinin, muttaqin, mukminin. Ada di antara manusia penuh dengan dosa-dosa, tapi Allah mengakhirkan sebab dah ada takdir Allah, dia bertobat, akhirnya jadi mukminin, muttaqin, muhsinin, lalu masuk syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh kerana itu, tidak mustahil ada orang yang masuk Islam seminit sebelum dia mati. Sahabat Rasulullah dia masuk Islam pagi waktu duha, tak sempat solat sebab solat tu zuhur, tak sempat puasa sebab belum bulan Ramadan. Dia pergi jihad, petang tu mati dia syahid. Tak sempat solat, tak sempat puasa, bahkan tak wuduk pun tak apa. Masuk syurga tanpa hisab orang yang mati itu. Berapa lama dia masuk? Dia berapa lama jadi orang Islam? Hanya berapa jam je. Hanya berapa jam saja. Itulah masuk ketentuan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita fikir dengan logik akal, maknanya manusia telah diberi keluasan, kelapangan, masa yang luas untuk dia bertobat kepada Allah. Luas sangat. Wasi'an, maknanya wasi', makna rahmatnya, pintu taubatnya terbuka luas. Kata Rasulullah, pintu taubat kalau terbuka, jaraknya adalah daripada Madinah nak pergi ke Iraq saja, berapa ribu batu tu pintu syurga. Bukan, pintu taubat dibuka oleh Allah. Bukan hakikat, kiasan. Kalau sekiranya rumah kita pintunya sama macam pintu masjid, besar ke tidak pintu rumah tu? Sangat besar. Kita boleh beza sempit, besar, besar, kecil. Lalu pintu rahmat Allah Subhanahu Wa Taala ni pernahkah kita dengar kecil? Tidak. Tapi manusia yang susah tu juga dia cari. Yang mudah dia mudah kepada Allah, tak mau dia. Pintu hidayah tak berminat, dia minat pintu lain. Dia tak minat pintu hidayah, dia minat pintu Maria Carey.
Hidayah, Siti Hidayah, Maria Carey, minatnya itu. Itu yang disebutkan tadi, ini usaha. Kalau orang usaha dah ada ilmu, tentu dia akan ambil. Kalau dia tahu pintunya kekafiran itu sangat buruk, menyesal nanti di akhirat, dia tak akan ambil ilmu tadi. Asalnya memang dia jahil. Jadi orang-orang yang sebelum masuk Islam, semua orang jahil. Tapi Allah bagi ilmu, ada nur dalam hati, dia jadi orang Islam, jadi orang yang ada ilmu. Ilmu tentang ma'rifatullah, ilmu tentang mengenal Allah. Beramal dan berusaha itu bukanlah melawan takdir, termasuk juga dalam takdir. Disebut beramal dan berusaha bukanlah melawan takdir, termasuk juga takdir. Macam kita datang nak tahu sesuatu yang kita tahu, banyak kita tak tahu atas diri kita. Aku tahu diri aku, banyak aku tak tahu. Mungkin asas-asas pun banyak tak tahu. Lalu aku nak tahu, usaha nak keluar belajar, usaha mencari ilmu. Itu salah satu contoh. Tapi usaha tadi dah masuk takdir. Lalu bila kita tak berusaha untuk belajar, untuk tahu, itu pun masuk takdir. Tapi itu takdir buruk untuk kita. Sebab kita dah pilih yang itu, padahal kita boleh memilih takdir yang baik untuk kita. Itu yang beriman pada takdir baik, takdir buruk. Ini cerita yang jadi dalam sejarah Sayyidina Umar Al-Khattab. Pada satu hari dia pergi ke Syam. Hari ini Syariah, tapi dulu Syam ni luas, banyak wilayah, banyak negara. Kebetulan ada sebuah kampung yang dilalui beliau sedang berjangkit penyakit ta'un. Bahasa Arab sebut ta'un. Maksud ta'un adalah wabak. Yang kita kata virus yang berjangkit-jangkit, macam kita virus sebelum-sebelum ni. Kemudian beliau bersyarat dengan para sahabat yang lain, sebahagiannya berpendapat supaya jangan masuk ke kampung yang sedang dilandahnya wabak ta'un tadi, yang sedang berjangkit penyakit ta'un itu, kecuali sahabat yang bernama Abu Ubaidah bin Jarrah yang berpendapat bahawasanya kenapa nak takutnya dengan wabak, masuk aja lah. Makna melawan dari apa yang telah orang kata ya, makna risikonya besar sebab wabak penyakit jangkit ta'un ni, dia nak masuk juga. Kebanyakan para sahabat tak mau masuk sebab berpegang hadis Nabi. Mungkin dia Ubaidah bin Jarrah ini, Abu Ubaidah ni mungkin dia tak dengar satu hadis Rasul. Sebab Nabi SAW pernah bersabda, apabila satu-satu kawasan terkena wabak, maka orang dalam kampung terkena wabak jangan keluar. Bila dia keluar, bergaul dengan orang di luar, orang tu pula kena wabak. Orang ni balik kampung, jadi wabak tu masuk menyerang kampung. Orang di kampung yang lain yang tak terkena wabak jangan masuk pula. Mengapa agaknya? Bila dia masuk, dia keluar, kena wabak balik. Itu pasal kaedahnya kalau dia dah masuk, dia jangan keluar sehingga selesai wabak tu. Tapi dia nak keluar sebab dia takut nanti mati. Hari-hari tengok orang mati. Dan jangan beranggapan bila dia keluar dia tak mati. Bila dia balik kampung, dia dah orang kampung mati kerana wabak tadi. Jadi Sayyidina Umar dengan sebahagian para sahabat lebih memegang hadis Rasul. Jadi kita tahan diri kita, jangan masuk. Abu Ubaidah bin Jarrah, aku memilih nak masuk sebab bagi aku wabak. Dengan izin Allah, kena tak kena, okey lah. Lebih begitulah, maknanya takkan masuk kena wabak aku. Contoh begitu. Lalu kata Abu Ubaidah ini, dia kata, apakah engkau hai Umar ingin lari pada takdir Allah? Mana Allah Subhanahu Wa Taala telah takdirkan wilayah itu, kampung tu kena wabak. Takkan kau nak lari daripada apa yang Allah uji tu? Itu maksud. Lalu kata Sayyidina Umar, ya, kita lari pada takdir Allah dengan takdir Allah ke takdir Allah. Masuk satu takdir, tak masuk satu takdir.
Masuk ke kampung kena wabak, satu takdir. Pergi ke satu kampung tak kena wabak pun takdir juga. Jadi agak-agaknya kita nak pilih yang mana? Kita pilih kampung yang tak kena wabak. Jadi pendapat Sayyidina Umar ni betul ke tidak? Maknanya kita lari daripada satu takdir pergi ke takdir yang lain. Dua-dua takdir Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Abu Ubaidah mungkin dia kurang memahami hakikatul takdir, ataupun mungkin dia tak dengar dari Rasulullah SAW. Tapi dia orang yang sangat hebat. Lalu yang menyambung ucapannya, seharusnya engkau tidak berucap demikian wahai Abu Ubaidah, kata Umar kepada dia. Tidak lama kemudian datang sahabat Rasulullah, antaranya adalah Abdurrahman bin Auf, merawikan sebuah hadis. Dia baca hadis itu yang saya sebut. Mungkin Abu Ubaidah tak sempat dengan hadis ni. Kata Abdurrahman bin Auf, apabila kamu sudah berada di negeri di mana ta'un ataupun wabak berjangkit itu, maka janganlah kamu keluar pada kampung itu kalau dah masuk. Tetapi jika kamu belum masuk ke kampung itu, janganlah kamu masuk. Hadis ni mudah sangat difahami, seperti yang saya sebut tadi. Begitu. Macam kita tak ikut ini itu, yang kita pun melibat-libat jangkit-jangkit sampai ke dalam rumah. Itu yang kerajaan pun buatlah lockdown, semua duduk rumah lah. Tapi yang duduk rumah tu dah keluar dah sebelum tu. Dia sepatutnya duduk luar, kena kuarantin, pergi duduk bawah tangga, duduk atas tak. Kehendak tu betul sebenarnya, cuma terlambat. Cuba kalau buat betul-betul awal-awal, kita dah beritahu dah wabak dah masuk, sekatlah cepat-cepat. Okey, sebab waktu tu kita sedang mencari Perdana Menteri. Sibuk yang itu, politik punya cerita. Ini kita lain. Okey, Malaysia terkawal, tengok dah ada orang mati lah. Tak apa, baru seorang mati, masih terkawal. Berapa ribu orang Malaysia mati? Puluh ribu dah. Ribu-ribu pun dah ramai. Yang saya kenal pun dah banyak dah meninggal sebab Covid. Yang saya kenal, yang muda, yang tua, yang kita kenal lah, gitu. Yang Datuk, yang Tan Sri, gitu. Jadi hadis Rasulullah ni menjadi hikmah dan pedoman buat kita. Itu yang para sahabat Rasulullah lebih memilih, sebab dah ada hadis Nabi. Hadis Nabi lah penawar segala-galanya dalam kehidupan. Ubat sebenarnya. Itu pasal di Madinah tak kena wabak. Waktu kena wabak dekat Syam, sebab kita tak masuk. Kalau kita masuk, kita lawan juga takdir tadi. Kemungkinan kita balik ke Madinah, penduduk Madinah akan kena wabak. Tak mustahil. Sebab Nabi pernah doa, Nabi doa, ya Allah, halaulah wabak ni pergi. Sebab Nabi kata setiap tahun wabak akan masuk Madinah, tapi boleh halau dengan cara doa. Nabi doa. Satu hari Nabi mimpi seorang perempuan rambut kerinting, kulit hitam, perempuan hitam. Dia keluar pada Madinah. Rasulullah panggil sahabat, Nabi cerita mimpi, Nabi takwil mimpi itu adalah wabak telah keluar daripada Madinah. Takwilannya sebagai perempuan hitam, lepas tu rambut kerinting-kerinting yang agak menggerikan, menakutkan. Nabi tak kata orang manusia, Nabi kata adalah wabak. Tapi kenapa Rasulullah mimpi macam perempuan hitam tu? Kenapa tak mimpi lelaki hitam? Cuba jawab tengok. Mungkin sebab perempuan pun suka merayap. Tu dia merayap. Wabak suka merayap, cik, dia suka merayap. Tu mimpi perempuan tu. Tu tengok perempuan merayap-rayap tu, banyak berapa wabak dia bawa balik rumah. Merayap pergi majlis ilmu, okey. Okey, dia merayap-rayap, dia balik rumah, banyak ilmu dia boleh sampaikan. Ada hikmah. Sayyidina Umar radhiyallahu anhu bila dia dengarnya Abdurrahman bin Auf baca hadis Rasulullah, dia berkata alhamdulillah kerana sesuai dengan pendapat beliau dengan hadis tadi.
ini didengar oleh Abdurrahman bin Auf. Setelah itu Sayyidina Umar radhiyallahu anhu kembali ke Madinah, sedangkan Abu Ubaidah wafat kerana terkena penyakit taun. Dia masuk juga, Allah matikan dia. Tapi boleh ke kita kata salah dia lah tu? Tak boleh. Kerana takdir dah mendahului dia, tak boleh halang daripada takdir Allah. Dia akan wafat syahid. Sebab Nabi kata orang yang kena wabak mati dia syahid. Tapi bukan syahid macam orang mati yang perang tu. Orang mati perang, mana ada kita nak mandikan dia, kafankan dia, tetap juga kena urus juga macam orang jenazah biasa. Bahkan kita hari ni orang mati dan kena COVID tu dah tak pakai air dah, tuang debu je. Dan dah tak sama macam jenazah biasa. Dah memang luar biasa. Bukannya tebu tanah tu tuang atas kain punya, atas plastik. Dia dah ikat, dia grip dengan plastik. Ustaz sebelah rumah saya tu antara orang yang buat uruskan jenazah COVID ke hospital Selayang. Dia kata depan mata dia yang kena COVID ni semua, kita panggil apa, mayat tu dah bertindih dah penuh dalam kontena. Sampai macam tu, dah tak kira Islam ke bukan Islam. Bila tengok di Islam, memang betul Islam baru kita urus. Sampai macam tu punya darurah, namanya darurat. Dan 24 jam tak berhenti, mandi. Namanya mandi tapi tuang debu. Namanya mandi tapi tak mandi pun. Jadi Abu Ubaidah bin Jarrah, lalu kita lihat, bukan kita nak salahkan dia lawan hadis Nabi, tapi dia memahami bahawasanya mungkin ditawakal kepada Allah. Tak apalah, aku masuk juga, aku akan doa kepada Allah agar Allah Subhanahu Wa Taala lindungi aku. Doa dia ibadah, dia dapat pahala dengan doa dia sebab dia berdoa. Hanya saja ketentuan Allah dan takdir menang. Itu yang dia sudah tasawuf bagi tahu kepada kita. Kalau takdir Allah dah mendahului sesuatu, kita doa ke, kita zikir ke, baca Quran, tak boleh ubah. Seperti mana contoh, ada di antara kita dah sakit, ustaz ni ajar baca surah ni, baca ayat ni, doa syifa ni, kita baca dah, nazak lepas tu meninggal dia. Itu salah satu contoh. Sebab kita beranggapan no problem, don't worry, kita baca Yasin, esok sembuh lah dia. Ada berani buat macam tu? Tak berani. Mama sakit kepala, don't worry, mama baca Fatihah 7 kali, settle. Boleh tak? Mama diusung masuk red zone tu, zone merah. Cucu dah baca 7 kali dah kat mama tu. Sebab nenek dia panggil mama. Kenapa agaknya cucu panggil nenek dia mama? Sebab mama betul dia dah lari waktu dia kecil-kecil, sehingga dia tak tahu mama dia dah lari. Nenek besarkan dia. Ada siapa sini memang cucu panggil mama? Banyak dalil-dalil yang menyentuh kepada kita agar berusaha dan bekerja dalam mengisi takdir yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Firman Allah Subhanahu Wa Taala, hai orang beriman, apabila disuruh untuk menunaikan sembahyang pada hari Jumaat, maka bersegeralah kamu kepada mengingati Allah dan tinggalkanlah jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagi kamu jika kamu mengetahui. Apabila telah ditunaikan solat, maka bertibaranlah kamu di muka bumi dan carilah kurniaan Allah Subhanahu Wa Taala dan ingatlah Allah banyak, maknanya sebanyak-banyaknya, supaya kamu beruntung. Itu satu ayat. Ayat yang lain, dan kami jadikan malam sebagai pakaian dan kami jadikan siang untuk mencari
penghidupan. Ayat yang lain, tidak ada dosa bagimu untuk mencari kurniaan rezeki hasil perniagaan daripada Tuhanmu. Dan yang terakhir, wahai orang-orang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesama kamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Apa maksudnya? Orang ni jual barang RM10, kita apa kata boleh saya beli, itu maksudnya. Tapi orang tu jual RM10, kita kata saya tak mampu beli. Ini biasa kedai lain RM2, awak jual RM10, tak payahlah beli. Itulah maksud taradhi min bainakum. Taradhi makna redha di antara kamu. Sama juga seperti mana contoh, nak beli barang, duit tak cukup, barang harga RM1,000, lalu bincang dengan dia, boleh tak bayar 2 kali? Boleh makcik, cuma oleh kerana makcik dah menangguh bayar, jumlah semuanya barang ni jadi RM1,200. Harga RM1,000, tapi kita nak minta 2 kali bayar, makna bulan depan baru bayar lagi 1 kali. Harga dah berubah daripada RM1,000 jadi RM1,200. Setuju ke tidak makcik? Setuju. Itulah maksud redha. Maka dia tak akan jadi riba. Itu maksud kaedah Islam. Sama lah kita hutang bank, hutang kereta, hutang bank Islam termasuklah. Pinjam RM100,000 bayar RM180,000, pinjam RM500,000 bayar RM800,000. Ada kita pinjam RM10,000 10 tahun, RM10,000 juga. Bank bapak kita pun tak buat macam tu. Tak. Walaupun nama bank Islam sekalipun tak ada. Disebabkan ini bukan riba, namanya perkhidmatan. Sebab apa? Pinjam lama sangat. Kami bolehlah nak bagi tak ada riba, cuma proses 200. Makcik pinjam RM1,000, makcik pinjam RM1,000, kena bayar RM1,200. 200 ini proses. Sebab makcik nak bayar 6 bulan. 6 bulan tu nak proses, jadi proses-proses tu 200 kami ambil ni. Bukan keuntungan, proses tadi. Itu tak kira riba. Tapi kalau dia kata 500, mana kena bayar 1,500. 200 proses. 300 ni masuk poket, itu riba. Tapi masalahnya walaupun nama bank Islam, tinggi sangat pengurusan tu, mahal sangat. Kita tanya kenapa mahal sangat? Dia punya pengurusan proporsional, secara proporsional. Ya ke? Ini orang kampung saya pun dia buat. Wallahu ta'ala a'lam. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala beri faham pada kita tajuk ni. Tajuk yang kena. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma fa'alna bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Jazakallahu khairan.